klien akan stay longer dan trade more dengan FX Farmers. Dari bila klien trade more dengan FX Farmers earn income daripada volume yang you all trade, bukan daripada trading experience our client. So daripada volume yang you all trade, so kami dapat income daripada situ. Alright. Regulated by FX Farmers firstly started in Mauritius. So kami punya regulated by FSC, ASIC dan juga SISEC is the recent one. So this one is a license, FX Farmers by FSC Mauritius. Alright, here. This one ASIC. ASIC juga I'm sure semua traders kat sini experience traders juga. So you all semua tahu yang ASIC adalah salah satu regulatory body yang orang kenal dan juga yang reputable. Okay, SISEC ni very strict. So macam recently FX Farmers nak move to Cyprus, right? So kita nak fully under SISEC regulation. So even website kami pun kami kena dapat approval daripada SISEC. So that show how strict SISEC is, which is good lah untuk clients punya safety of fund in FX Farmers. Okay, lagi satu FX Farmers punya leverage is the very competitive. Leverage kami is lah 1 to 1000 maximum. So kalau client punya equity below 5000, so clients boleh actually choose 1 to 1000, tapi boleh juga choose lower than that, 500 ke 300, up to you all. Okay. So kalau you all punya modal maybe kecil, so you all can choose up 1 to 1000. Okay, kami pun ada banyak financial instrument. Kita ada CFD, ada metal, ada oil, gas, kita pun ada US and Hong Kong equities, and also of course kita ada currency pair lah. Okay, 3 types of account dekat FX Farmers ialah fixed, variable dan ECN. Apa tu fixed, variable, ECN? Yang membezakan tiga account ni ialah fixed ni, ni semua dia basically ialah spread. Okay, kalau fixed spread pula, contohnya Euro USD. Kalau Euro USD biasanya 2 pips dia punya spread. Okay, lebih tetap spread dia. Kalau variable 2 atau 3 kadang berubah. Okay, so kalau ECN pula is the tightest spread among all. So macam yang paling rendah sekali, dia mula daripada 0.1 spread. So tapi ECN kita ada charge commission $10 per standard lot. Maknanya kalau spread tu 0.3, so kalau kita charge $10 per standard lot, still yang paling rendah 1.3. Kalau macam ni 2 pips, yang ni 3 pips, yang ni still 1.3, still yang paling rendah lah. Okay, so dalam FX Farmers ni, so kita yang minimum lot you boleh trade ialah micro lot 0.01. Okay, so dalam any of this account, tiga-tiga ni you boleh buka micro lot, you boleh buka mini lot, you boleh buka standard lot. Tak ada macam satu account ni boleh buka standard lot je, ataupun satu account ni mini lot je. So any of this account you boleh buka any size, depends on you punya equity lah. Okay, ini award FX Farmers menang pada 2012, Most Reliable Broker dengan Best Trade Execution. 2013 pun kita menang the same award juga, Best Trade Execution, Best Equity Broker. Dan 2014 juga 3 tahun betul-betul kami menang award ni. Okay, so hopefully 2015 also kita akan dapat the same award. Okay, ini soalan yang selalu klien tanya, macam mana nak funding, senang ke? So senang je dengan FX Farmers. Kita boleh, you all boleh fund guna credit card atau debit card, wire transfer, net teller ada, Skrill ada. So most of the clients suka, maybe dekat Malaysia ni suka fund guna net teller, right? Sebab maybe debit card sekarang ni ada, bank is quite strict, so maybe you ada satu lagi option iaitu net teller. So untuk credit card dengan wire transfer, actually kita tak kenakan charge, kita absorb the fee charges daripada bank. So maknanya bila you punya deposit dah sampai ke FX Farmers transfer balik fee yang bank kenakan pada you, so masuk balik dalam MT for you. So maknanya you tak kena charges. So kalau you all ada question, you all boleh type dekat panel I will try to answer.
Okay. Ya, FX Finance boleh pakai EA, no problem. Okay, withdrawal pula, withdrawal FX Finance kita ada prepaid Mastercard, iaitu Payoneer Debit Card. You all boleh apply dekat dalam member area you bila account you dah approve. So charges dia USD I think USD $17, $17. You tanya dengan ID you nanti ataupun later I can confirm back with you. Dia ada dua VIP dengan standard card. So difference dia ialah delivery. So kalau VIP dia dalam masa few days dah sampai dekat you. Kalau standard card dia ambil masa 4 to 6 minggu untuk sampai dekat you card tu. Okay, so you boleh withdraw guna net teller juga. Kalau you ada account net teller, it's better lah. So you ada, you boleh withdraw, you boleh deposit guna net teller, withdraw pun guna net teller. Quill pun sama, bank wire untuk maybe big amount then better you withdraw guna bank wire sebab ada charge by bank. Ni charges by bank lah USD 50 per transaction. Tapi bukannya FX Finance yang charge you, tapi bank yang charge, yang Barclays Bank yang charge you. Okay. Berapa lama withdrawal tu terpulang dengan cara you withdraw. Of course kalau bank wire 3 to 5 days maximum. Kalau net teller Skrill 1 to 2 days. Payoneer debit card pun 1 to 2 days ni. Biasanya 24 hours macam tu. Sebab FX nak proses kita punya withdrawal dulu. And then after that kita transfer you punya fund pergi dekat Payoneer. And then Payoneer dekat situ you kena load dalam masa 2 atau 4 jam ataupun and then you boleh choose lah you punya loading type. So depends dengan dengan cara you pilih macam mana nak withdrawal. Okay, I ada good news. Yeah, recently FX Finance sponsor Manchester City FC. Alright, so kita ambil 3 tahun setengah sponsorship, kita sponsor this football team. So for those yang ada peminat Manchester City FC ni, ada upcoming event, maybe we all can invite you all also. Okay, and previously kita ada sponsor team Elaizo iaitu Lamborghini team. So ada race dekat China, ada race dekat Indonesia, dekat Sepang pun ada. Some of our clients, IB pun ada get involved. So in future for Manchester City FC, kita boleh invite you all or potential traders and juga IB untuk join kita punya event. Alright, so exclusive bonus untuk especially untuk yang attendees yang hadir pada malam ini, FYB ada exclusive bonus for you all iaitu 100% bonus. Tapi minimum deposit is USD 500. Okay, dan exclusive bonus ni ada syarat-syarat dia. So before you ambil any bonus, you should know the terms and conditions. Dan ini nanti after this webinar, ditanya dengan Tuan Adi pasal bonus ni, okay? Alright, I think that's all ni. Okay, lagi satu, jangan lupa kalau you all nak browse pasal FX Finance, go to our new website www.fxfinance.eu. Okay, terima kasih. Khairul, I'll pass back to you. And Tuan Adi. Okay. Terima kasih Linda sebab memberi pandangan pasal primers. Okay. Sebelum saya pergi ke memperkenalkan awak semua pada Tuan Adi, okay, tentang pelajaran kali ini iaitu FBG, Trading Skill. Okay, untuk pengetahuan anda, Tuan Adi ini merupakan trader berpengalaman selama 4 tahun ya. Okay, full time trader. Okay, so dia ada buat kelas. So saya diberi kesempatan dan Epic Primers juga invite dia untuk kali ini untuk share sedikit tentang ilmu FYB. Okay, saya pass teruslah kepada Tuan Adi. Okay, Tuan Adi, silakan. Okay, terima kasih sekali lagi kepada Master Fishing kita sebab
tim FIB sudi menjemput saya untuk berkongsi pada malam ini di sesi webinar ni Jadi saya kenalkan diri saya sikit lah. Nama saya Adi, tapi dekat Facebook tu Tuan Adi Jadi add saya dekat Tuan Adi 2 di sana untuk forex saja. Mana yang tak saya lagi lah. Jadi apa yang saya nak kongsikan pada hari ini bukanlah teknikal semata-mata sebab kalau ikut teknikal ni dah banyak lah dekat pasaran ni. You boleh pilih yang mana saja yang you nak. Sebab access profit sentiasa ada di Facebook. Okey, yang tu akan buatkan you all terlucu Maksud saya juga, saya pun saya nak tempat profit tu. Okey, tapi cara pemilihan kelas, cara untuk kita mendapatkan sesuatu yang orang bagi, semua orang nak benda tu perfect tau. Perfect trading, perfect entry kan. Kalau boleh tak nak kena stop loss. Okey, trader yang tak nak kena stop loss tu silakan jangan trade forex. Ini saya tegas katakanlah. Okay, yang tak nak kena SL, yang tak nak rugi, tolong keluar daripada bidang forex. Okey, sebab forex ini anda kena treat dia, kena layan dia sebagai satu perniagaan. Okey, di mana ada untung, ada rugi, ada pasang, ada surut. Macam kehidupan kita juga. Di mana kita berada di atas, satu masa kita akan berada di bawah. Tapi itu adalah hakikat dan fakta kehidupan harian kita. Jadi macam mana kita nak kontrol benda supaya dia stable dengan norma kehidupan kita yang sekarang ni, pada tahun ni orang kata semua orang perlukan duit lah. Okey, termasuk saya sendiri Setiap hari kalau kata ada RM10 tu, masak kita nak survive dalam kehidupan saya. So kena cari sesuatu. Baik. Kenapa saya memilih forex sejak 4 tahun yang lepas, tahun ni tahun yang kelima lah. Okey, kenapa saya memilih forex? Dahulu saya adalah seorang business development executive di Kuala Lumpur. So kalau nak katakan gaji di sana, saya orang Utara tapi kerja dekat KL. So gaji saya lebih kurang dekat RM6,000 lah. Okey, selesa lah sebagai seorang yang bujang masa tu kan. Cuma ada seorang ex-bos saya share dengan saya, Adi, percayalah, you kerja gaji banyak mana pun, you takkan satisfied dengan apa yang you dapat. You takkan freedom. So you pergilah berniaga. You orang Islam. Dia bagi ayat tu kat saya. You orang Islam, Adi. You punya Nabi pun ajar you berniaga. So you pergi. Jadi saya pun dalam masa tu saya macam okey, kumpul duit dan berhenti kerja, mulakan perniagaan. Saya mencuba bidang perniagaan trading dia menjual barang, buka syarikat, JV syarikat tu, JV syarikat ni, dan bergunalah sebagai kehidupan saya sebagai seorang peniaga di alam nyata. Okey, pada satu tahun tu, perniagaan saya jatuh teruk. Okey, saya ada sedikit simpanan pada masa itu. Okey, so ada satu kawan ni datang, dia bagi saya satu statement di mana withdrawal statement saya ingat lagi $1.9 million. Okey, jadi saya tertarik. Dia bagikan access profit di Facebook sekarang. Saya sangat tertarik. Maksudnya saya tak kenal apa itu forex. Jadi dia tadi letak duit. Okey, $10,000. Saya letak. Masa tu rendah lagi. Okey, jadi dalam masa 2 minggu hilang sekelip mata $10,000. Masa tu bermulalah kehidupan saya sebagai seorang yang menangis dalam kereta setiap hari sebab saya dah tak ada duit. Jadi saya pun berfikir, benda apa yang boleh makan duit sampai 2 minggu sampai macam tu sekali? Okay, saya pun mulalah mengkaji forex. Okay, jadi bila dah baca website pertama yang saya baca adalah www.wpix.com. Okay, masuk school dan belajar dalam tu. Okay, lepas itu baru saya mencari guru untuk guide saya dalam bidang forex ni. So, apa yang diajar oleh guru saya adalah teknikal penjagaan money management. Okay, so dia pun saya ada pengalaman berniaga, saya share dengan guru saya pula. Cikgu, macam mana kalau kita treat dia as a business? Macam ni, masa dia macam ni. Okay, daripada situ terbentuklah satu pengurusan trader yang saya buat ke atas student-student saya. Baik.
Baik, hari ni saya nak share. Saya akan share teknik saya. Jangan risau. Teknik saya sekejap je kalau nak belajar awal. Sebelum tu, apa yang saya nak katakan kepada trader di luar sana, percayalah, kalau anda profit satu hari tak kurang daripada $1,000, okey, tapi masih ada di Facebook yang menempel SS di Facebook, $1,000 sehari bang, tak pernah kurang. 3,000, 5,000, that is fake. Okay, saya boleh katakan. Sebab apa yang saya lalui dan apa yang student saya lalui, dia orang tengok saya trade, saya profit satu hari $40, $50, $60, $70, bawah 100 lah cerita dia boleh. Tapi dalam 5 akaun, 10 akaun. Sebab akaun saya dah banyak. Kalau akaun kita sikit, maka kita kena terima lah benda tu. Dia bukanlah sesuatu yang luar biasa orang cakap, hari profit $1,000, dia betul. Saya pun terwujud dengan trader macam tu. Tapi bila saya jumpa, bukanlah seperti apa yang digambarkan. Okay. Ini iktibar lah daripada pengalaman saya kepada trader kat luar sana. Baik. Nak tahu buy dengan sell je kan? Sebenarnya dalam forex ni. Okay, saya share. Tajuk saya adalah duplikasikan cara trading dengan mudah. Okay, duplikasikan trading dengan cara mudah. Maksudnya, orang tu datang belajar dengan kita atau kita pergi mengajar orang, dia boleh duplicate apa yang kita ajar kepada orang lain pula supaya benda tu mudah difahami. Contoh saya bagi baik. Kita ambil situasi ni. Pergi satu kelas. Okey. Baik. Kalau candlestick ni terkeluar daripada tempat ni, kita kena set. Okey, kita kena set. Okey. Itu situasi dia. Balik ke rumah. Tengok dah keadaan tu terjadi. Semasa cikgu mengajar, candle ni dah terkeluar daripada sini. Kena sell. Kita pun sell. Tiba-tiba terbang lagi. Dan hit stop loss ataupun tak letak stop loss, MC dulu. Jadi kita PM tenaga pengajar tu, 3 hari baru dia balas. Ataupun 2 hari baru dia balas. Ataupun selepas market jalan berjam-jam baru dia balas. Dan mengatakan benda itu tidak valid. Jadi apa perasaan anda pada masa itu? Mesti mencarut kan? Confirm mencarut, saya pernah mencarut kot. Kau ajar macam ni, aku salah sebiji, aku set akal lagi. Tapi, bila dah jadi macam ni, kau cakap tak valid. Okay, itu perkara yang dialami oleh tenaga-tenaga pegawai apabila dia jumpa sesuatu yang sepatutnya macam ni. Okay, itu sebenarnya tenaga pengajar pun dalam keadaan proses learning juga. Sebab tu sebelum saya reveal saya punya teknik, saya test dulu 3 bulan, 6 bulan, dan tengok ratio win dengan loss dia tu. Loss pasti ada. Saya tak jumpa lagi 100% teknik win tu. Kalau ada, saya sanggup bayar $10,000 masuk kelas dia. Tolong saya, yang mana perfect entry dan tidak pernah loss. Baik, apa yang saya masukkan dengan duplikasi kan tu, contoh. Saya ada satu grup di Facebook ini grup lama saya lah. Baik. Grup lama saya ni nama dia Fiber Bank. 38 AM. Ini grup lama saya. So, grup yang baru adalah Fiber Bank Group. Di Fiber Bank saya memberi setup ataupun setup Fibonacci saya kepada umum. Di mana anda carilah entry itu sendiri ada dalam dan saya bagi free benda tu. Di Fiber Bank Group ada fees dia yang tersendiri untuk grup ni, di mana saya berikan akses kepada akaun saya, signal yang akan keluar, dan you tak payah tunggu signal saya pun tak apa. Sebenarnya sebab tengok akaun saya pun dah boleh nampak saya entry apa. Tapi saya tak ajar orang untuk foto bulat-bulat. Takkan kalau contohlah saya mengajar pada ini, esok saya dijemput ilahi. Macam mana? Jika tidak ada benda yang mudah untuk duplikasikan kepada orang lain, jadi ilmu trading sebenarnya tak akan dapat kepada semua. Saya tak semua trade macam saya trade. Dari mana saya buat profit yang mana saya boleh katakan konsisten. Konsisten. Kalau nak konsisten, apa yang saya akan tunjukkan saya punya trading journal. Dan kalau nak pergi kelas berbayar, kelas ni tolonglah minta 2 benda dengan tenaga pengajar. Satu, investor tersebut. Dia kata itu privacy, tak kisah. Minta untuk 5 minit cukup.
kita nak print dia punya trading history. Cukuplah untuk katakan dia seorang konsisten di mana mampu guide kita untuk berjaya dalam trading. Okey, dan lagi satu, minta dekat dia, kalau nak bagi investor password, minta trading history je, suruh dia print out sendiri. Itu kita, kalau boleh 6 bulan ke atas, baru kita tahu dia konsisten atau tidak. Jadi lepas ni saya harap yang mana join webinar ni taklah terpengaruh dengan mudah dengan COVID dekat luar sana. So siapa nak belajar scam orang dengan akaun juta-juta, boleh main PM saya ada. Saya nak buat. Saya boleh ajar macam mana nak buat perfectly tanpa you tahu saya scam you. Saya nak scam beberapa and 3 bulan dia tahu saya scam. Okay? Itu benda yang simple saja, tapi orang selalu nampak amount tu penting. Wih, ni betul. Wah, ni tak pakai RM40,000. Wah, profit malah ni RM50,000, RM50,000. Okey, aku pergi belajar ni. Apa bertanyakan trading history, dia tu macam tu. Okey, habis waktu. Right. Okay. Macam mana saya katakan duplikasikan secara mudah. Kalau Fibobank ada lebih kurang 1,000 ahli dalam ni. Yang aktif saya tak tahu berapa lah. Mungkin ada yang datang melawat saya. Okay. Jadi untuk saya ajar macam mana yang saya kata duplikasikan secara mudah tu. Okay. Contoh ini kita buka chart Euro USD lah. Saya nak USD tu kan. Ini saya gunakan Fibonacci ya. Saya gunakan Fibonacci dan juga price action. Dua ni sahaja saya gunakan dia. Right? Ini Fibonacci standard. Ini yang mana dulu dalam Fibobank tu bolehlah tengok macam mana saya tengok. Ini Fibonacci standard. Jadi saya akan modify dia sekarang. Tunjuk live. Pergi ke full level. Dalam di dalam group Fibobank tu ada screenshot. Saya tunjuk macam mana you nak modify Fibo level. 3.6 bilik, 38.2 bilik, 50.2 bilik, 8 bilik. Negatif. 0.618. And negative 1.8. Negative 1.8. Negative 3. Okay. So ubah lawan apa yang clear dengan you chart. Jadi arraykan dia. So siaplah setting Fibonacci standard. Di mana Fibonacci dia ni dia ada level 100, 161, 261, 423. Okey. Kosong, negatif 261, negatif 261, negatif 423.6. Okey. Setup ni adalah benda yang you boleh tengok okey dalam okey. Apa yang saya katakan mudah untuk anda duplikasikan teknik saya ni dalam nota. Okey. Kita tengok, kita cuba buat di USD JPY hari ini ya. Saya punya yang pertama, okey, nombor 5 tu, cara untuk set up okey, letakkan horizontal line pada open market di time frame H1. Okey, saya trade di time frame H1 sahaja UJ 30. Ada dalam nota semua tu Baik. 30 visual dia ambil H1 sahaja. Okey, klik okey. Okey, klik okey.
Dan nombor 2, okey, cari bila indikator anak panah hijau atau merah yang menyentuh horizontal line open market tadi. Okey. Kalau kita di open market, maknanya kita ke belakang. Kalau kita ke depan tak ada candle lah kan? Kita ke belakang. Ada asas horizontal line. Tak ada, ke belakang lagi. Ke belakang lagi. Ke belakang lagi. Ke belakang cari sampai rasa meluat. Kalau ada rasa meluat, cari je. Okey, tengok. Ada satu candle yang besar. Dia ada anak panah. Okay. Dia ada anak panah. So, next dia tarik Fibo Bank dari atas ke bawah, tidak mengira dia itu bull atau bear. Guna body saja. Okey, ambil Fibo kita tu, tarik dari atas ke bawah. Body to body. Atas ke bawah, body to body. Maknanya level 100 mesti duduk atas, level 0 mesti duduk di bawah. Okey. Dah jumpa, pergi depan. Baik. Macam mana unit entry? Okey. Dalam nota pun ada saya sediakan. Okey. Macam mana unit entry? Menggunakan Fibo Bank, kalau you nak entry, kalau you break level 0 ke bawah, you just follow sell. Okey. Contoh, UJ pada pukul 5 pagi, 7, 8, 9, 10, 11. Pukul 12 tengah hari, okey, dia break level 0. Jadi you sell dan TP tadi negatif 161. Okey. Okey. Lepas tu candle seterusnya tu break pula negatif 161.8. You sell lah lagi. TP di negatif 261.8. Macam tu saja saya trade. Saya ikut kalau dia pecah kosong ke bawah, maknanya saya akan fokus kepada sell. Saya tidak akan jadi buy. Saya akan fokus kepada sell. Kalau dia pecah level 100 ke atas, saya akan jadi buy. Saya tidak akan jadi sell lagi. Dan stop loss dia buy level ataupun menggunakan stop loss kegemaran anda lah. Ada setengah tu tak buy level. Dia kalau dia 30 pip fix. Okey, letak 30 pip. So you sanggup loss 30 pip sahaja. Kalau $100, you sanggup loss $30 sahaja. Ikut equity anda. Okey, janganlah tengok akaun sipu $10,000. Kita akaun $100. Oh, dia ikut sama. Tak nak letak SL. Oi, jangan. Okey, saya ingin equity anda. Baik. Itu adalah Fibo Bank. Okey. Macam tu saja saya trade di Fibo Bank 38 AM tu. Yang mana ramai yang tanya saya. Macam mana nak setting? Macam mana nak setting? Kalau tak jumpa yang ada nak panah, macam mana? Kalau tak jumpa yang tak ada nak panah, yang ada nak panah, abaikan pair tu. Pergi trade pair. Saya trade hanya di 8 saya trade hanya di 8 saya trade hanya di DJ, View, GJ, Fusion dan Code. Saya trade ni. Okay, baik. Next. Okay, apa yang saya kat sini kita tengok cara entry. Okay, kat sini tengok saya entry. Tapi motif saya nak katakan pada hari ini, teknik ni, okay, kalau kita belajar Fibonacci, cuba letak 10 orang yang tarik Fibonacci, saya yakin 9 orang akan tarik tak sama. Okay, 9 orang akan tarik tak sama dan seorang yang akan bergaduh dengan 9 orang dan mengatakan itu betul. Okay, dia tidak ada satu SOP. Di mana kita nak trading tu biar ini boleh buy tak? Mestilah boleh buy. 100 orang yang nampak break 0%. Okey, 100 orang yang lain, 99 orang lain akan cakap sell juga. Jadi itulah yang saya katakan mudah untuk diduplikasi. Jadi jika anda jumpa, tak semestinya teknik saya teknik lain-lain yang mana ada cara macam ni, so boleh follow. Sebab you boleh turunkan ilmu itu kepada orang lain apabila pengasas dia dah pergi meninggalkan dunia ini. Kan? Dia dah tak trade ke, dah terlalu jadi billionaire ke, kan? Pandai saya mungkin tak trade. Okay, doakan saya. Ramai malam ini, saya doakan saya. Okay, jadi next kita akan pergi, itu Fibo Bank habis, saya akan pergi ke Fibo Ghost saya. Okay, kita akan pergi ke Fibo Ghost. Okay, Fibo Ghost dia ada dia punya indikator dia sendiri. Okay.
Ini adalah indikator Fibo Ghost. Yang mana you tengok ada line-line saja dekat sini. Line warna hijau, line warna merah, warna hijau, line warna merah. Dia banyak. Okey. Jadi cara untuk saya trading gunakan line ni pula. Okey. Tadi kita tarik Fibo, nama dia Fibo Bank. Okey. Apabila dia keluar line ni pula dalam chart, jadilah dia FBG, Fibo Bank Ghost. Okey, kenapa saya namakan dia Ghost? Sebab saya gunakan price action, dan price action ni saya tidak tahulah kenapa jawapan dia tak dapat sampai sekarang. Dia ibarat satu nombor tu nombor mati. Okey, price yang mati, tapi apabila ada candle yang breakkan price tu, maka dia akan hidup dan teruskan arah dia break tu. Contohnya kat sini. Okey. Contoh tengok ada satu line hijau kat sini. Okey, line hijau, merah, hijau dan merah. Okey. USD JPY. Okey. Dalam group FBG kita mengajar orang masa. Okey. Untuk trading UJ, EJ dan GJ kita akan mula pukul 8 pagi waktu Malaysia sampai pukul 12 malam. Okey, EU, UCAP, GU, USHARE dan Gold kita akan mula pukul 2 petang sampai pukul 12 malam. Lepas pada pukul 12 malam, minta maaf signal saya tidak akan keluar. Okey, saya akan rehat. Sebab apa? Sebab itu adalah trader time management. Kalau you trade dari pukul 5 pagi sampai pukul 5 pagi esok, insya-Allah you tidak akan beli. Saya cakap saya. Sebab apa? Anda kerjakan diri anda seperti bukan lembu dah. Lembu pun ada masa tidur dia. Sebagai apa saya tak tahu kan. Okey. Jadi benda-benda macam ni yang kena titik beratkan. As a trader you kena sihat. You kena sihat. Esok pagi bertarung lagi pukul 12 sihatlah. Saya kalau pukul 12 dah habis trade, paling kuat apa saja kacau orang kat Facebook. Itu je. Ataupun bergosip-gosip, itulah hiburan kita sebagai seorang trader. Jadi trader time management tu belum. Okey, janganlah hantar market sampai 2-3 pagi kan. Kadang-kadang benda tu efek yang bujang tak apa tau, dia boleh relax. Tapi yang mana dah berkeluarga, take note. Okey, benda tu sedikit sebanyak akan mencalahkan hati pasangan anda dan anak-anak anda. Percayalah cakap saya. Okey. Sebelum wife saya seorang trader, jadi dia ada kesan dia. Ini pula dia pegang stay. Alright? Baik. Jadi UJ kita balik pada UJ. So kita mula start dia pukul 8 pagi ya. Baik. Saya tengok candle ni semula pukul 5 pagi FSMS. Okay, 5, 6, 7 dan 5, 6, 7 pukul 8 pagi. Pada jam 8 pagi candlestick bear ni dia break line yang warna hijau ni. Ini gold. Okey. Jadi kita akan sell terus pukul 9 pagi dan take profit dia adalah di line merah dekat bawah tu. Next line. Okey, jadi dalam grup FBG pagi tadi dah keluar signal. Yang bagi signal pun bukan saya. So salah seorang student dia bagi signal. Jadi saya pun follow je lah. Alright. Jadi kita akan dapat lebih kurang dalam 20 pip pula lah spread kan. 20 pips satu beberapa jam punya kerja. So, you target berapa pip sekali? Ataupun ada orang yang tekat kat saya target USD lah bos. Betul lah you target USD, you kena nak cari USD tu kat mana? Dekat chat tu, kat cari. Kita find kan, pip kan? Sama je. Dua-dua tu penting, ada hubung kait dia. Janganlah, jangan cari pip lah, cari USD. Cari USD, jangan cari pip. Jangan bergaduh pasal benda tu ada dalam chat. You memang guna benda tu, mengakulah. Okay? Jadi itu cara dia trade. Baik. Contoh candle ini dia turunkan dan dia break lagi line merah ni. So kita akan sell lagi. Okay, kita akan buat sell lagi dan kita akan take profit dari line hijau ni buat. Begitulah cara group FBG trade. So apa yang boleh diaplikasikan? Right? Kalau saya kata break line hijau tu kita sell, maknanya 200 orang dalam grup Fibo FBG mesti kata set. Kalau you kata buy, I kick you from the group because you not understand how when I'm teaching you from gitu. Dan tidak melakukan tidak rajin buat ulang kaji. Okay? Sifat trader yang saya selalu tengok ambil kata trade dengan saya, Adi trade sikit betul lah pip dia. 20 pip, 30 pip, 15 pip,
kecil lah, nak ribu-ribu pip satu hari. Okay, you nak ribu-ribu pip boleh bang, tak ada masalah. And you buka broker sendiri, lepas tu you trigger entry you sendiri buka broker. Okay, it's not about berapa ribu yang you gain. Okay, saya ada satu benda yang saya harus share dengan student-student saya. It's not about your gain, it's about your aim. Okay, bukan apa yang kita boleh, kita nak target kita. Tetapkan target, tetapkan account, pecahkan account, okay, susun account kita, pilih broker, okay, technical kita kat sini pakai broker ni pakai teknik, broker ni pakai teknik, time ni pakai teknik. So pengurusan tu kena ada lah. Kalau you katakanlah tak ada komputer, kat phone je kata, kita kat phone je. So kat mana you punya pro tu? Cuba bagi kita sekali. Kat mana you punya professional level tu? Okay, so at least dalam bilik tak payah besar pun. Ada satu meja, ada komputer dua ke, satu komputer pun jadilah. Ada satu whiteboard ke, tak ada whiteboard, ada kertas majung pun tak ada salah. Jadi hari-hari you plan what to do. Apa yang you nak buat setiap hari dalam trading you. Anda kata yang ini, apa yang saya kena buat? Okay, saya ada satu rules bila loss stop loss 2 kali pada account tersebut. Pada hari yang sama, sila stop trade account. Cari esok pula. Sebab selalunya yang mana yang loss pada hari tu 2 kali, dia akan hilang dia punya equity dia lebih kurang 10%, 15%, 20%, paling kuat 30%. So kalau you ada $100, you akan hilang $30. Affected tu emosi kita. Ramai yang boleh menulis di Facebook, emosi adalah musuh utama kita. Jagalah money management. Dia ke laut juga ceritanya. Sebab apa you nak practice apa yang you cakap? Kan bila kita jumpa dia, bro, account kat mana ni, macam mana you lost dia, you counting sikit, you kira sikit. Kalau you lost, apa you buat apa semua. Okay, saya kalau loss saya pakai apa ni? Jawapan tu macam mana kita nak terima tu? Okay? Kalau dia part time trader, dia boleh cakap macam tu. Kalau kita as a full time trader, macam mana kita nak terima normal dia tu? Kan tak boleh. Okay, full time trader, saya boleh katakan sangat susah. Kalau saya satu cakap forex semudah ABC tu, maaf, saya tak setuju dengan anda. Forex sangat susah, market sangat kejam. Tapi manusia yang menjadi trader yang mana untuk dalam bidang forex yang mempunyai pengurusan trader yang betul, pengurusan masa yang betul, pengurusan account yang betul, insya-Allah you akan survive. Sebab bidang kita ni macam ibarat pakar bedah. Kan? Nak masuk bedah pesakit kena find sebab mati dulu. Macam itulah dia profesional punya bidang tau. Saya treat dia sebagai bisnes dan saya sangat sayangkan forex ni. Jadi kalau kat luar sana yang mana yang cari-cari lagi, so take note apa yang saya cakap point ni. And kan malam ni tak ada pun nak, kalau kata nak promote FBG ke nak promote Figubank ke, you boleh masuk dulu, you boleh belajar je. Tapi niat saya tu duplikasikan sebab teknik terlalu banyak setiap hari akan muncul dalam pasaran kita. Pilih je. Okay, macam saya. Hantu, orang panggil hantu terus sekarang. Tuan nanti hantu akan pula dan nama kau Fibogos. Okay, tak apa, terima je lah. Sebab nama tu nama ala-ala muda sikit. Saya nak letak fiber ketam kot. Fiber batu-bata tu, pelik pula bunyi kan. Jadi, nama pun enggak untuk kita bawa dia ke luar lah. Okay. Jadi, itu saja yang cara saya trade Fibogos tu. Okay, saya tunjuk lagi satu market saya share lah. Okay. Okay. Kita lihat market USD JPY. Saya tunjukkan market. Tadi saya tunjuk live hari ni tadi. So market yang lepas ni yang grup FBG makan 2 hari atas bawah orang panggil. Dan apabila kena stop loss, dia counter ni. Okay. 20 ya market ni. Okay. 26 Januari. Okay.
Market ni sangat sedap Market ni saya hanya gunakan line ghost ni saja. Line merah dan hijau ni saja untuk saya trade. You tengok candlestick ni, okay, dia keluar daripada line warna hijau ni. So you just buy next candle tu. Take profit dia ada di line warna merah ni. Okay, dia break line merah ni, yang single line ni, you buat buy limit pula. Dia trigger buy limit you dan TP you adalah di line hijau kat atas ni. Habis trading you satu hari. Okay, so you win lebih kurang dalam 55 kalau spek 50 pit lah. Okay, $1 $50, 10 sen $5, $10 $500. Okay, $100 $5,000 kan. Lot paling besar kat Facebook saya pernah tengok $1,000. Okay, $1,000 $50,000. Kalau saya ada $50,000 take profit pada malam tu, tak klik 3 bulan bang. Dah deactivate Facebook saya ingat. Okay, itu fakta dia. You fikirlah sendiri logiknya di mana. Baik. Keesokan harinya pula, ni market sedap ni. Okay, pagi tu candlestick ni, okay. Candlestick baik, dia break pula line warna hijau ni. Okay, so stick yang kedua kita teruskan dan take profit dia di line merah ni. Market terus ranging di ketika itu dan terjun lagi sebatang. Di sebatang inilah kita akan buat single line warna merah ni, kita akan buat sell limit pula. Okay, sell limit di sini dan take profit adalah di line hijau ni. Okay, jadi dia hit kita punya take profit. Jadi kat sini menang, kat sini menang. Okay, saya tunjuk yang kalah Baik. Next candle ni turun dan terjun, dia break yang hijau ni. Kita boleh sell dan take profit dia di line merah single ni. Okay, line merah single. Tapi hajat tidak kesampaian. Okay, entry sell dekat sini, stop loss dia dekat line hijau ni juga. Okay, jadi dia naik dan dia hit kita punya stop loss pada malam itu. So, hari itu kita menang 2 kali, kita kalah sekali. Baik, tak apa. Esok pagi, you bangun pagi-pagi itu, you tengok ada satu candle, okay, bermulanya pukul 8 pagi, okay, dia break line hijau di pula candlestick ni. Jadi, next candle you buy, you terus take profit di line merah ini. Jadi, you counter balik apa yang you SL semalam tu. Sebab tu saya kata, kalau kena SL, sila rehat. Okay, dan you counter balik market tu. Selagi wang fiat ada di dunia, selagi tu forex tu wujud. Okay, selagi nyawa di kandung badan, anda seorang trader forex kalau anda berada dalam bidang ini. Okay, dan next punya market tu dia dah ranging di line single merah. Kalau dia break line single merah, kita akan buy lagi. Tapi dia tak break it. Dan dia so tak ada confirmation. Jadi FBG abaikan rejim pada hari itu, tapi sekali dia akan cari dia pair-pair yang lain pula. Okay, kita ada 8, carilah. Okay, ratio FBG win dengan loss tu daripada 10 market adalah 7 3 losses dan 6 win 4 losses. Okay, dan live account saya tunjukkan reality trading kalau tak ada stop loss. Game FBG pernah dua, yang mana join tahun lepas pernah tengok saya float kau-kau sebab tak ada stop loss. Tahun ni terjadi yang sekali dengan GBP USD, saya float sebanyak 600 tick saya ingat. Okay, $7,000 lebih ya. Okay, dan masa tu yang mana yang baru join FBG, yang mana baru kenal forex join FBG, so dia tahu, oh itu benarnya stop loss. Kalau tak ada stop loss, apa nasib account you. Okay, yang keluar hashtag float like a boss tu maknanya tak ada stop loss. So, kalau you nak pilih cara trading tu, silakan. Kalau you nak pilih under calculate risk dan under calculate dengan take profit dia, silakan. Itu pilihan anda. Apa saja, cari sesuatu yang anda boleh duplikasi secara mudah. Okay, benda ni kalau you belajar orang tu, you boleh ajar you punya buat pula lepas tu. And yang hijau ni break, kita buy. Yang hijau ni break, kita sell. Yang merah ni break, kita buy. Okay, untuk bagaimana wujudnya line-line yang ada pada saya ni, itu kena personal dengan saya lah. Okay, ini line-line dia. So kita akan gunakan line ini saja. Sebab dalam FBG, kalau line ni tak, kalau dekat phone, line ni tak ada, tak boleh install line ni, kita akan naked trade. Itulah gunanya price action. Jadi dia akan naked trade dekat phone. Okay, jadi
Itu terus sedikit perkongsian saya dengan FDG method macam mana saya trade, macam mana saya buat profit. Okay. So sebelum saya ke pecahan account, silibus yang tak saya nak share malam ni, saya akan share satu lagi technical, okay, satu lagi technical, iaitu yang nama dia petik. Dia ada bunyi. Okay, dia bunyi, dia petik. Okay. Siapa yang nak test petik ni, just saya je, saya akan bagi petik ni. Petik ni free for all. Okay, free for all. Okay. Dan petik ni, grup FBG akan gunakan dia ketika tiada setup untuk entry melalui Ghost ataupun Fibobank. Jadi kita akan cari petik. Okey, teknik petik ni boleh gunakan semua pair yang ada dalam MT4. Kalau ada batu-bata, perlu pergi trade kat batu-bata pun boleh juga, tak ada masalah. Kita nak petik. Nak petik dia, kita hanya gunakan maaf. Saya gunakan Bollinger Bands dekat phone lah, dekat laptop saya gunakan Bands. Sebab Bands ni dia boleh hilangkan tengah ni. Okay. Setting ni dikongsi oleh trader lama juga yang jumpa dengan saya. Kemudian saya minta sikit dengan dia sharing macam mana dia trading yang macam mana dia ambil cucuk sikit, akal-akal sikit, okay, dia share dengan saya. So saya share lah dengan korang balik. Okay, jadi macam mana nak petik? Nak petik ni dia kenalah di time frame H4 dan ke atas. Okay, carilah Bollinger Band yang mana dia mendata. Okay, dia mendata, jadi kembung, jadi kecut, jadi dia mengembang ke bawah. So you cari yang mendata. Okay, yang mendata contoh macam ni. Dia mendata. Okay, longkang ni mendata, longkang ni mendata. Dia sentuh bawah, you sell. You buy, maaf, you buy. Okay, dia profit wajib dia adalah 10 pip. You petik-petik je, ambil 10 pip. Okay, kalau you nak hold, sila lock 10 pip tu dan biarkan dia ke atas. Kadang-kadang dia tak cari atas pun, dia terjun pun ada. Okay, kalau dia sentuh pula atas ni, you sell pula. Okay, you sell dan ambil 10 pip. Kan? Itu je lah cara untuk memetik dia. Ini, benda ni pun you boleh ajar secara simple juga kepada orang lain. Tengok macam ni kan, ini malam FOMC ke SPP tak salah saya. Ada satu news yang besar tu. Okay, dia sentuh pertama dekat sini. So kita sell dulu. Okay, ambil 10 pip. Dia sentuh lagi sekali candle ni, sell lagi sebab mendata dan meletak. Masa tu kalau siapa yang tak letak L, memang akan sedap sebab dia turun terus ke bawah. Dia tidak kembali lagi kepada entry anda. Itu kelebihan teknik petik. You betul masuk, market akan trending selepas tu. Ingat, BD mendata, market trending. Apabila dia trending, betul petik kita hold saja sampai BD kecut balik. Dan anda akan dapatlah profit sedikit sebanyak. Jadi, teknikal yang saya share ni FBG, Fibobank, okay, dengan petik ni, gunakan pada akaun-akaun yang berlainan. Okay, contoh saya nak tunjuk. Okay, apa maksud saya? Baik. Okay, saya share. Baik, ini pengurusan trader lah, akaun. Atas tu saya tulis AFI, AFFI. Saya tak tulis nama penuh sebab saya nak orang tanya. AFI tu benar betul? Affiliate. Okay, ada broker yang kita boleh buat affiliate sendiri. Okay, ada broker yang tidak benarkan. Jadi, kalau tidak benarkan, gantikan AFI dengan broker. Kalau yang benarkan, bukalah affiliate dan pecahkan kepada 4 akaun. Kalau boleh, 4 akaun tu, kalau boleh 4 broker. Ataupun 2 broker, 2-2. Tak kena pun, sebab saya suka letak aktiviti saya di beberapa broker supaya kalau yang ni delay sikit, saya boleh ambil kat sini. Dan kita full time trader tau, kita kena ada duit setiap hari yang masuk untuk you support dia. Okay, jadi itu pecahan akaun yang pertama. Yang pertama, monthly. Okay, akaun bulanan ni you trade untuk you bayar overhead. Berapa overhead you? Okay, simple saja. Dia punya formula dia. Kalau you nak tahu, you nak jadi FTT tu, berapa modal yang you nak gunakan, formula saya sendiri
apa, kalau nak ikut silakan ikut, yang mana yang lagi pandai lagi kira-kira silakan. Saya selalu totalkan berapa kita punya overhead bulanan, okey, convert to USD, darab 6, gandakan kepada gandaan 5 yang terdekat, so you akan dapat jawapan modal you punya account monthly. Begitulah seterusnya. Jadi account monthly tu guna untuk bayar overhead, you trade daripada 1 bulan sampai 2 bulan ataupun 1 bulan sampai 20 bulan. Okey, withdrawal dia by monthly lah. Baik, daily punya ni cuba latih diri you hari-hari withdraw. Kan? Kat sinilah kita perlu memilih broker. Okey, broker daily ni kan, pilihlah yang ada local deposit, local withdrawal. Kan? Benda tu senang. Sebab apa? Okey. Sebab apa? Sebab you nak duit tu cepat. $10 masuk, $20 masuk, $30 masuk, $50 masuk. Okey. Kalau yang broker yang gunakan online punya currency semua tu, contohlah, okey, malam ni abang kita kat sini, yang ni okey, PM saya lah. Nanti saya akan sharekan broker-broker mana yang ada local, yang withdraw, yang okey. Sebab saya pun sendiri pernah terkena dengan broker-broker yang nak withdraw tak boleh. Deposit boleh, withdraw tak boleh. Okey, tapi yang ada yang dah bertahun-tahun dah ada kat Malaysia, local deposit dan withdraw dia cantik. Okey, boleh. Kat situ diletak dekat account daily. Okey. Okey, yang news ni account news. Trade lah pada waktu news tu, NFP lah, FOMC lah, ECB lah. Apa benda saja news, tolong letak dekat account ni. Okey. Kalau you rasa gatal sangat nak trade news sebanyak 5 news, buka 5 account news. Ni aku nak trade FOMC, ni aku nak trade ECB, ni aku nak trade prelim, ni aku nak trade ni. So pilihan anda. Jadi janganlah kacau account monthly dan daily anda. Okey. Lagi satu account ini paling penting. Gatal tangan. Bawa lah dekat saya, trader yang trade 100 tahun sekalipun, penyakit ni mesti ada dia. Saya sendiri pun ada penyakit gatal tangan. Okey, sediakan satu account untuk dia, di mana anda suka melayari Facebook dan melihat signal. Wait, sell UJ. Okey, kita pun sell UJ. Tengok pula lagi tu Facebook, buy pula. Buy pula dekat situ. Okey, yang mana profit, cabut. Itu gatal tangan. Without kita analisa, kita follow je orang tu. Ada kan? Mesti ada punya perangai macam tu. Ataupun tengah lepak-lepak ramai market, bro. Satu sinar, buy you tu. Apa kena buy? Buy je lah. Aku dah analisa dah tadi. Kita pun follow. Andai kata take profit, kau lah sahabat aku. Andai kata stop loss, terus apa arah trade pun ke laut. Kerana satu signal, kau cakap dia trade ke laut. Okey. So letakkan pada tempat yang betul account-account tersebut. Okey. Jadi saya ingat itu sahaja yang saya nak kongsikan. Okey. Saya tengok bahagian question ni. Ada soalan tak? Tuan Adi boleh kuatkan suara saya lagi tak? Saya dah habis kuat ni, dah bertempik lah dalam office ni. Sebab sangkut-sangkut internet connection kat sini, Unify. So, saya memang stable. Ada beberapa orang yang tengah dengar webinar dalam office ni juga. So, tak ada masalah. Asyik gelak je tengok webinar ni. Okey. Memanglah sebab nak trading jangan stres kan. Walaupun anda stop loss tu, tolonglah ketawa. Walaupun menangis, telang ketawa je. Adakah terdapat video bagi yang baru masuk forum? Video tu nanti minta dengan FIB punya team sebab rasanya ada dirakam ke apa. Yang tak sempat sesi awal tadi, okey, saya dah jawab. Mana nak dapat indikator FIBO tu? Tolong request masuk ke grup Fibo Bank 38am. Ni Fibo Bank 38am. You go to pin post, you akan dapat download. So you download dalam pada nota saya. Okay. Ulang rumus yang monthly tadi tuan. Okay. Rumus yang monthly Okay, baik. Monthly ni you trade daripada satu hari bulan sampai hujung bulan ataupun satu hari bulan. Tolaklah cuti kita ni hari tu. Satu hari tu tolak.
Okay, you tengok kalau dah sampai target overhead you yang you nak bayar pada account tu, terus withdraw dan pergi bayar you punya overhead. Kalau belum sampai lagi, trade lah sampai habis bulan. Okay, cuba praktiskan. Kalau anda belum lagi seorang full time, sebagai part time, you cuba praktiskan berapa persen yang boleh hit setiap bulan selama 6 bulan dia punya jalan account tu. Tengok boleh buat tak. Kalau boleh buat, baru boleh buat keputusan. Kalau tak boleh buat, tolong jangan kata-kata jadi full time trader. Okay, kenapa Tuan Adi gemuk? Tak. Soalan Tuan Adi gemuk. Saya bukan gemuk, saya sarau. Okay, assalam tuan, mohon setting BB teknik petik. Okay, setting dia kat sini. Alright, you pergi tekan band ni. Okay, kalau pun boleh je band. Okay, dia punya input dia 20.02. Okay, 20.02. Okay, dia punya color ni you tukar-tukar lah. Okay, kalau you pakai bands, nankan warna yang atas sekali kosong tu. Okay, yang ni boleh warna apa pun yang suka. Okay, tekan OK je. Okay, dia punya setting ni macam ni. Dia ada dua setting. Dia kata list satu bands input 20.02%, satu lagi input 20.03.0. Gunakan pada time frame H4. Okey, gunakan time frame pada H4 dan ke atas. Bos, macam mana entry FIBOBANK? Okey, entry FIBOBANK kita entry apabila break level 100, kita akan fokus kepada buy dan ke atas. Okey, kalau dia break level kosong ke bawah, sell dan fokus kepada sell, mencari sell. Kalau dia tengah sideways dalam ruang kosong dan 100, tolong jangan entry. Okey. Tuan Adi, mohon bagi petik. Okey, ramai sangat minta petik. PM lah saya kat Facebook tadi. Saya hantar melalui Facebook. Dekat nak petik-petik tu. Saya hantar screenshot ni. Okey. Tadi dah tunjuk dah, mungkin ada tertinggal. Baik, ada soalan lah. Semua faham ke? Okey. Okey, baik. Mana kita punya MC Hello? Okey. Hello? Abang fishing kita? Sifu fishing? Ya. Saya rasa saya dah habis sesi sharing saya dah. Sebab teknikal saya mudah je, saya trade macam tu je. Okay? Okay, tak apa. Okay, terima kasih Tuan Adi sebab sudi share SG dengan kita. So, terima kasih juga pada klien yang attend webinar untuk kali ini. InsyaAllah kalau ada masa kita akan buat lagi webinar untuk bulan akan datang. So nantikan announcement daripada FPT member AB. Okay, so saya tamatkan webinar untuk kali ini. Okay, kita jumpa lagi untuk Ya. Soalan tu banyak yang keluar soalan. So diorang saya private lah lepas ni. Kan boleh saya jawab secara jelas lagi untuk diorang yang tanya tu. Kan? Okay. So siapa yang nak tahu ataupun nak tanya soalan untuk faham pasal FPD ni, boleh contact Tuan Adi dekat dia punya Facebook Tuan Adi 2. Itu dia punya ID. So boleh tanya dia lah. Okay. So ada apa pesanan? Tak ada Tuan Adi, okay? Pesanan saya, masuklah ekonomi rumah kita dalam bidang forex dengan cara urusan trader yang betul. Assalamualaikum dan terima kasih. Okay, thank you. Dengan itu saya tamatkan webinar kali ini. Okay, terima kasih semua. Okay, bye.